Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hari ini kita belajar tentang bidang sirah, iaitu dalam tajuk perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Dalam buku teks boleh rujuk pada muka surat 149. Perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah, Fathul Mekah. Lepas pembukaan Kota Mekah, bagaimanakah perkembangan Islam selepas itu? Baik, kita tengok apa strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah selepas pembukaan Kota Mekah. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, dia menggunakan beberapa strategi untuk memperkukuhkan, untuk mengembangkan lagi Islam di Kota Mekah. Antaranya ialah strategi yang pertama yang digunakan iaitu mengukuhkan negara Islam. Maknanya Nabi Muhammad SAW mengukuhkan lagi negara Islam di Mekah, iaitu dengan membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Dibentuk masyarakat dengan acuan Islam itu sendiri, bukannya mengikut acuan yang lain daripada Islam. Kerana jika kita membentuk negara dengan acuan yang selain daripada Islam, maka negara Islam itu akan rosak. Okey, iaitu menghapuskan amalan jahiliah. Bagaimana cara membentuk masyarakat mengikut acuan Islam? Menghapuskan amalan jahiliah. Kita semua tahu Mekah dulu, masa zaman jahiliah, mereka menyembah patung-patung, berhala dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW menghapuskan amalan jahiliah seperti penyembahan berhala dan juga hidup mementingkan kabilah serta keturunan. Maknanya persaudaraan diperkukuhkan. Yang kedua, melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama. Lengkapkan dengan ilmu-ilmu agama, supaya mereka, keimanan mereka itu kukuh, akidah mereka kukuh. Yang ketiga, menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah, taat kepada Nabi, kukuhkan persaudaraan Islam. Tekankan amalan supaya tidak mensyirikkan Allah, menduakan Allah, taat kepada Nabi dan kukuhkan persaudaraan sesama Islam. Lagi apa lagi untuk mengukuhkan negara Islam? Iaitu Nabi Muhammad SAW, iaitu memperkasakan ekonomi umat Islam. Bagaimana nak memperkasakan ekonomi umat Islam? Iaitu mengutuskan pemungut zakat dan jizyah kepada kabilah-kabilah dalam negeri-negeri yang dikuasai Islam. Diutuskan. Nabi Muhammad SAW mengutuskan pemungut cukai dan juga jizyah. Jizyah ni apa? Pemungut zakat dan jizyah. Jizyah ni ialah cukai yang dibayar oleh orang bukan Islam, beragama Islam. Maka ada dengan cukai, dengan pemungutan zakat itu, maka sebagai dana negara, dan juga dapatlah Nabi Muhammad SAW memperkembangkan lagi ekonomi Islam. Okey, strategi yang kedua. Yang pertama tadi iaitu mengukuhkan negara Islam. Strategi yang kedua iaitu menekankan tanggungjawab berdakwah. Peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim, sama ada lelaki atau perempuan. Nabi Muhammad SAW menekankan bahawa menyampaikan dakwah itu adalah tanggungjawab setiap Muslim, sama ada lelaki dan perempuan. Semua ada tanggungjawab menyebarkan dakwah. Maka Islam itu akan berkembang. Saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Nabi Muhammad SAW lah bina ukhuwah, bina akidah, bina kesatuan. Jadi mereka ini sanggup berkorban untuk negara Islam. Maka mereka berganding bahu dan juga mempertahankan Islam daripada ancaman musuh. Strategi yang ketiga iaitu menjalinkan hubungan luar. Jalinkan dengan hubungan-hubungan di luar, iaitu dengan cara menghantar utusan dan gubernur. Para utusan Nabi dihantar kepada kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah, hantar utusan, jalinkan hubungan dengan hubungan luar. Maka sambil itu, sambil dia hantar utusan itu, sambil itu juga mereka ditugaskan untuk berdakwah mengembangkan Islam. Para gubernur dilantik, dihantar ke negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan berdakwah. Juga gubernur ni dilantik, hantar ke negeri yang dikuasai Islam,
berdakwah, memperkembangkan lagi Islam itu sendiri. Strategi yang ketiga iaitu menjalin hubungan luar. Masih lagi strategi yang ketiga, menerima kedatangan delegasi kabilah Arab. Baginda menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk meluk Islam. Pada ketika itu, ramai delegasi-delegasi daripada luar berkunjung dan menyatakan hasrat mereka untuk meluk Islam. Itu ialah strategi. Kemudian kita berkata kesan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terbentuklah masyarakat Islam yang teguh akidahnya, bersatu padu, aman dan damai. Bentuklah masyarakat Islam yang teguh akidahnya sebab Nabi Muhammad SAW dah bina mereka dengan akidah yang baik, yang mantap. Masyarakat pun hidup bersatu padu dan juga hidup aman dan damai. Negara Islam semakin kukuh. Ya? Negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Makin kukuh. Sebab apa? Semuanya sanggup berkorban nyawa, berkorban masa untuk harta, untuk mempertahankan Islam. Yang ketiganya, ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung Arab. Ramai memeluk Islam. Kerana apa? Peranan yang dimainkan oleh Muslim itu sendiri, sama lelaki dan perempuan. Muslim itu sendiri iaitu menyebarkan ajaran Islam dan maka Islam itu menjadi teguh, berkembang dan menjadi berkembang, maka Islam itu semakin kuat. Okey, untuk pagi ini kita belajar tentang strategi dakwah selepas pembukaan Kota Mekah untuk mengembangkan Islam dan juga kesan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, semoga memberi manfaat kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.